Hi, welcome back to my channel Dila Teguh Resepi. Okay, so hari ni saya nak share satu resepi iaitu kek batik klasik. Okay, dia kek batik klasik lah. Selalu kalau dulu saya pernah jual kek batik klasik, kek batik Cadbury, topping Cadbury tu. Tapi yang hari ni saya nak share kek batik klasik lah. Dia klasik saja, yang simple saja. Tak ada pakai topping-topping, okay. So stay tune dan tengok bahan-bahan dia. Saya akan share lepas ni dan cara-cara dia, okay. Stay tune. Ini dia bahan pertama iaitu roti Mary. Boleh guna apa-apa saja jenama Mary. Nak guna mancis ke jenama lain-lain lah. Asal dia guna roti Mary yang original, okay. Kemudian roti Mary tu kita akan hancurkan macam ni. Kita akan patah-patahkan dia, okay. Terserahlah nak halus-halus lagi pun boleh, ataupun nak macam ni pun boleh, okay. So yang first adalah roti Mary. Yang kedua adalah serbuk Milo, okay. Serbuk Milo, satu cawan. Saya gunakan lebih kurang satu cawan serbuk Milo. Okay, kemudian yang ni adalah serbuk koko, okay. Yang serbuk koko ni saya gunakan dalam setengah cawan saja. Ini serbuk koko. Yang ni adalah mentega. Kita gunakan mentega. Gram dia saya gunakan yang 227 gram ni, okay. Boleh guna apa-apa jenama saja. Kita guna yang unsalted lah, okay. Kemudian kita gunakan satu tak sampai satu cawan lah susu pekat manis. Susu pekat manis ni terpulang kepada anda lah nak guna seberapa banyak. Tapi kalau yang macam ni pun dah manis lah, okay. Tak perlu campur gula lagi, cuma guna susu pekat manis saja, okay. Last ni adalah gunakan Barista Vanilla, okay, dalam 2 sudu untuk kita tambahkan dalam kita punya kek batik nanti, okay. Dan satu lagi kita gunakan telur. Telur tu kita akan campurkan nanti, okay. Saya akan tunjuk. Nak guna telur ataupun susu krim pun boleh, tapi saya gunakan telur lah. Okay, pertama sekali kita panaskan kita punya periuk, okay. Lepas periuk kita dah panas, kita masukkan mentega, okay. Masukkan terus mentega ke dalam periuk kita. Hingga mentega kita cair. Lepas tu api dia tak payah kuat sangat lah, perlahan saja, okay. Nak kurangkan mentega dia pun boleh guna satu satu blok ni pun boleh. Kalau nak kurang pun boleh, ini ikut cita rasa kita sendiri lah, okay. Lepas tu roti tadi nak tambah lagi pun boleh, nak kurangkan janganlah, dia cukup lah untuk satu tu, okay. Untuk satu blok ni cukup untuk satu bungkus roti Mary. Kalau nak tambah roti dia boleh. Untuk kurangkan jangan, nanti dia macam terlalu cair, okay. Okay, kita cairkan saja terus. Boleh kuatkan sedikit api dia. Okay, ni first time saya share resepi kek batik dalam saya punya channel. Selalu dulu saya share kat dalam Instagram ataupun TikTok saya. So sekarang Instagram saya dah tak dapat buka lagi, dia dah kena hack. Saya tak dapat pakai Instagram lagi lah. Saya ada akaun TikTok saja dan YouTube, okay. Jangan lupa subscribe YouTube saya Dila Teguh Resepi, okay. So sekarang dia dah cair, kita slowkan sikit api, okay. Kemudian kita masukkan susu pekat manis lagi, okay. Susu pekat manis sama juga kita gaulkan. Api dia tak payah terlalu kuat lah, sedang-sedang saja, okay. Ini susu pekat manis. Siapa yang suka manis boleh tambah lagi untuk bagi manis lagi lah, okay. Ini dah cukup lah, dia tak sampai satu cawan pun. Kalau saya pernah buat juga satu cawan, manis juga. Yang ini pun saya rasa manis juga, okay. Okay, kemudian
Basa bati sikit. Kita masukkan serbuk Milo. 1 cawan tadi. Serbuk Milo. Gaul-gaulkan sikit. Kemudian masukkan terus serbuk koko. Okey. Yang ni terus gaul-gaul. Gaul-gaul terus supaya dia tak tak bergetul. Ini kita gaul-gaul terus supaya dia tak bergetul lah. Okey, gaulkan supaya tak bergetul. Kemudian saya tambah sedikit air suam tadi dekat serbuk koko tadi. Saya tambah sikit air suam. Okey, gaul-gaul. Banyak sangat nanti dia cair juga. Okey, sedang sedikit saja. Tapi kalau nanti lepas yang step letak Milo dengan koko ni, boleh gunakan susu full cream. Susu full cream 1 kotak kecil tu. Yang tu tak perlu letak air suam. Sebab tu dah ada cair lah. Jadi yang ni sebab saya gunakan telur nanti. Sebab tu saya letak air suam. Okay? Kalau letak full cream tak perlu letak air suam. Okay, yang ni masukkan lagi esen vanila. Lebih kurang dalam 2 sudu. Okay, esen vanila. Gaul-gaulkan. Okay, tengok tekstur dia. Tidak terlampau pekat dan tidak terlampau cair. Okay. Tengok. Kemudian satu lagi. Yang ni saya padamkan api dia. Okay. Kita ni prosesnya nak cepat lah. Kita takut telur dia jadi telur apa tu? Telur rebus ke dalam tu. Okay. Masukkan telur terus. Okay. Lepas tu kita kacau cepat. Okay. Masukkan sedikit. 1 biji telur. 1 biji telur saja. Okay. Ini kita gaul cepat. Kalau guna susu krim tak perlu guna telur lagi lah. Okay, tujuan ni untuk lembutkan lagi dah kita punya kek macam tu. Okay. Okay, dah selesai. Okay, untuk ni. Okay, seterusnya last bahan utama kita masukkan roti lagi. Okay, kita gaulkan dulu sikit-sikit. Gaul rata. Yang saya punya ni, kalau saya selalu buat lah, selalunya roti saya ni dia tak akan terlalu keras, tidak juga terlalu lembut. Okay, bila kita potong pun dia senang juga untuk kita potong. Selalunya lah, saya lama juga dapat buat ini. Dulu saya memang bisnes dia, saya jual ni Cadbury batik ni. Okay, batik Cadbury dan sebagainya. Nanti saya tunjuk. Saya rasa saya ada gambar lama, saya akan tunjuk tepi-tepi ni. Nanti boleh tengok situ. Kek yang saya jual-jual dulu. Okay. Dulu saya aktif lah jual ni. Banyak sikit masalah untuk buat ni. Okay. Dia adalah part-time job. Sambil kita ada kerja lain, kita boleh ada masa terluang boleh buat sebagai side income lah. Okay. Yang ini boleh saja siapa yang nak ikut resipi ni untuk jualan boleh saja. Okay. Okay. Okay, masukkan roti. Sekiranya kamu tengok kan masih ada lagi ni yang kita dapat masukkan roti lagi. Kalau ada roti ekstra boleh masukkan lagi sampai dia kamu rasa dia cukuplah sudah untuk coklat ni menampung roti. Okay. Okay. Okay, gaul-gaulkan terus. Macam ni dia banyak lagi ni. Ni boleh tambah roti lagi sebenarnya. Okey. Supaya kepadatan roti dia padat lah. Dia lebih padat isi daripada coklat. Ni masih boleh tambah roti. Saya cek dulu. Saya cari roti ekstra dulu. Okay guys, saya dah jumpa satu roti saya. Okay, ni
Mary juga, Mary biskut jenama Huatai. Okay, tapi saya jarang guna ni lah jenama ni. Selain saya akan guna jenama Manchester, tapi tak ada lagi. Saya memang suka jenama Manchester sebab roti dia macam lembut sikit. Tapi yang ni first time saya try. Tak apalah, kita campur sikit dengan Manchester punya tadi lah. Okay, saya ambil sikit saja, separuh daripada separuh bungkus ya. Okay, saya ambil separuh bungkus ya. Kita masukkan ini. Okay, kemudian kita gaul-gaulkan. Okay, kemudian kita gaul-gaulkan saja sampai rata dia yang ini tadi, supaya yang coklat ni dia boleh cover semua roti lah. Okay, kita gaul-gaulkan supaya coklat tu boleh cover semua roti tadi. Okay, lepas ni tengok macam mana. Okay, ini dia tadi dah siap. Okay, so roti merah kita dah siap. Saya dah sediakan loyang sini. Okay, masukkan saja. Saya tak ada stand ya, sedikit. Okay, stand saya tak jumpa. Okay. Okay guys, so saya dah sediakan loyang kat sini. Okay, dengan kita punya adunan tadi dah siap juga. Okay. Okay, dah siap. Ni suam-suam lah sudah. Okay, kemudian kita masukkan terus dalam loyang lah. Okay, masukkan. Boleh alas dengan paper ataupun plastik aluminium foil ke pun boleh. Okay, masukkan. Ni saya dah cuba tadi guys. Yang macam ni pun lembut. Saya dah ni. Ini tadi saya dah cuba. Saya masukkan dulu lah. Lembut. Belum dia jadi kek pun dah terbaik rasa dia guys. Okay, boleh try resepi ni nanti. Okay, sambil-sambil tu jangan lupa subscribe, share juga ya, komen juga. Okay, pada yang belum subscribe boleh subscribe. Okay, boleh komen kat bawah supaya saya boleh subscribe adik. Pada yang saya belum subscribe tu boleh komen kat bawah supaya saya boleh subscribe korang balik. Okay, jangan malu-malu nak subscribe dan saya pun boleh subscribe balik. Okay, kita sama support. Okay, kemudian tekan dia rata. Okay, kita nak tekan dia sampai rata. Lepas tu nanti biarkan dia sejuk sikit lah. Baru kita letak dalam peti ais. Bukan yang beku tu, cila yang biasa tu saja. Jangan letak tempat yang beku. Okay, lepas dia masuk ke ais tu, kita keluarkan sekejap. Baru kita potong. Kita ratakan lagi cantik dia. Okay, belum rata lagi ni guys. Sikit lagi. Okay, ni tadi masih boleh tambah roti di sini. Ini ada cair sikit. Ini masih boleh tambah roti. Selalunya untuk satu blok mentega tu dia memang banyak lah jadi dia. Untuk satu blok mentega. Kadang-kadang saya pernah buat dalam setengah blok. Setengah blok mentega pun boleh. Dalam 150 gram mentega. Okay. Mentega pun ambil peranan dalam rasa kek batik ni. Okay. Kalau mentega dia yang premium, rasa dia akan sedap lagi lah. Macam tadi yang Anchor punya tu je nama ANCHOR tu. Okay. Yang tu sedap sebab bau dia wangi. Okay. Dia buat rasa kek batik ni lagi sedap lah. Tambah lagi dengan
esen vanila tadi, itu yang menyebabkan dia lagi. Okey, ini nanti kalau sudah ready, dah siap, saya akan ambil gambar lagi lah. Okey, kita tengok kejadian dia macam mana nanti. Okey, saya dah malas nak tekan lagi ni, perlu ratakannya lagi. Okey, sebenarnya. Okey, ini so simple. Okey, so sudah siap kami punya kek batik tadi. Okey, kek batik klasik kita tadi dah saya keluarkan daripada rantai ais. Okey, tengok. Okey, ini kejadian dia. Dah mengeras lah. Okey, so kita keluarkan dari loyang ini. Kita potong dia. Kita letak atas ni. Okey, suara baby saya main. Ketuk-ketuk saja kerja dia. Yang sedikit batik saya. Kek batik klasik. Yang ni tak ada topping lah. Kalau yang topping, boleh letak topping Cadbury ke, Biscoff ke, nak hiaskan pun boleh. Okay. Kalau nak hias pun boleh. Nak letak Nutella pun boleh. Okay. Kita tengok. Ni kek batik kita. Okay. Ketua dia orang kata rendam dengan air panas. Dia punya pisau. Air panas tadi saya rendam. Okay. Dalam air panas. Lepas tu kita lap dia. Panas. Betul-betul panas. Okay. Lepas tu kita potongkan dia. Tekan hujung sini dan hujung sekali lagi ya. Okey. Okey. Belum ada. Okey, pulang nak sama. Okey, lagi. Okey. Okey. Kita rendam lagi sekali. Kemudian ni kita pusing. Kita balas lagi lah sebelah. Okey. Kita bagi dekat sikit. Okey. Kemudian kita lap lagi. Okey, balas balik. Tekan hujung ya. Dengan kain atau tisu. Okey. Okey. Okey, sesuai dihidang bersama keluarga lah. Okay, memang saya buat ni pada hari Christmas ni. Saya akan bawa pergi rumah saudara saya, rumah aunty saya. Aunty saya sebelah bapak saya, mereka sambut Christmas. Okay, saya bawa untuk bersama mereka raihkan sama-sama. Okay, so kepada yang menyambut Christmas, Merry Christmas pada semua. Okay, semoga semuanya berjalan lancar, semoga dipermudahkan urusan sepanjang tahun ni dan tahun baru lah. Okay, okay. Saya ucapkan Merry Christmas lah untuk semua subscriber saya yang menyambutnya. Okay, so ni dah siap, saya dah siap potong. Nak tengok sikit tak? Okay, kat dalam dia macam mana. Okay, so hasil dia macam ni. Okay, ni hasil dia. So menjadi tak kek batik saya, awak rasa. Okay, dah siap kek batik kita. So saya nak simpan dekat dalam bekas. Okay, so ni dia hasil dia. Okay, kek batik kita tadi. So saya nak masukkan ke dalam ni, bekas ni. Masukkan ke sini. Okay, okay, ni saiz loyang 9 tak silap. Ini memang bagi stok lah untuk bekas ni. Dulu kan buat kek dan buat tahu bergetir. Order orang, so kita gunakan bekas ni. Okay, so kita masukkan perlahan-lahan. Masukkan pakai kertas ni saja tak apa. Okay, itu nama cun guys. Nanti kita lipat je. Okay, cun ya. Tengok. Menjadi. Nak buat decoration pun boleh, nak taruh Nutella ke apa pun boleh kat sini. Okay, serah anda semua lah. So yang sini kosong sini. Okay, so ni saja
resepi kita, kek batik klasik. Jangan lupa klik button subscribe dan jangan lupa share, okay? Komen dekat bawah juga. So, cakap subscribe. Lepas tu saya akan subscribe balik bagi yang saya belum subscribe, okay? Terima kasih. Jangan lupa subscribe, okay? Merry Christmas and Happy New Year.